Okey. Di sini kaedah mini PIK yang digunakan oleh Cikgu J dalam karangan respon terhad bahasa Melayu SPM. Okey, ini yang untuk karangan respon terhad. Okey. Jadi kalau kamu lihat di sini, okey, perincian mini PIK dia, okey, kalau kamu lihat pendahuluan, isi dan kesimpulan ini kamu tahu ya, ini saya cuma hanya ulang kaji saja. Okey, untuk di sini cuma saya nak penerangan daripada kamu lah, pasal kamu dah baca, kamu dah lihat, kamu dah mendengar dan kamu dah ada yang kamu dah salin. Mungkin apa yang kamu rasa yang penting kamu salin. Okey, saya nak kamu sekarang hari ini kamu ceritakan apa yang kamu faham mengenai apa yang diceritakan oleh Cikgu J ni. Okey, saya nak beberapa orang. Setiap kali satu slide tu saya nak seorang akan menceritakan apa yang yang diperkatakan oleh Cikgu J. Okey, seorang boleh. Ain dulu. Ya cikgu. Okey, cuba ceritakan mengenai apa yang diperkatakan oleh Cikgu J ni, perincian mini PIK ni. Ni untuk karangan lah, maksudnya untuk setiap karangan kita akan guna rumus PIK, pendahuluan, isi, kesimpulan. So dalam setiap PIK ni kita ada pendahuluan, dalam isi dan dalam kesimpulan ada anak-anak dia yang kita boleh ikut. Yang kita boleh contoh ayat ataupun contoh-contoh format untuk ikut dalam karangan. Okey. Seterusnya, sekejap ya. Okey, ini dia punya. Okey, boleh uraikan ya? Ya cikgu. Uraikan. Okey, untuk isu. Contohlah kita ambil tajuk kejiranan. So isu ni kita umumkan dia. Okey, kita tengah cakap pasal kejiranan. So kita cakaplah dasar-dasar ini ke tak tumbuh tak melata. Kita cakap kejiranan menjadi buah mulut orang. Kita cakap secara random, secara umum isu besar ni. Lepas tu definisi isu itu saya tak pasti sangat cikgu. Sebab saya selalu buat isu je, saya tak reti nak buat definisi isu. Okey, maknanya kalau kita mungkin karangan kita mungkin salah satu ialah contoh untuk hari ni kita akan buat karangan ya. Contoh mengenai keracunan makanan. Okey. Kalau definisi isu dia, Ain? Kita cakaplah keracunan makanan ni, kita punya definisi keracunan makanan tu apa? Boleh maksud dia lah, maksud keracunan, maksud makanan, macam tu. Okey. Okey, ada tak kekurangan dalam format ini? Dalam rangka lidi ini, manusia lidi ini, apa kekurangan untuk pendahuluan ini? Saya tak berapa minat yang Cikgu J punya sebab dia tak menggamit perhatian macam tu, dia tak ada ayat negatif. So macam okey, ya betul. Dia bagi ayat negatif. Okey, sebenarnya ada ni mungkin sebabkan karangan respon mungkin dia menghadkan limit cara ataupun persembahan dia. Mungkin satu lagi yang kekurangan Cikgu J ialah satu lagi dia tidak ada untuk ayat respon ya. Respon terhad tu tidak ada ayat negatif. Okey, negatif satu lagi yang penting sekali. Gramatik. Tema is issue. Tema is issue. Okey, apa lagi yang memang kurang dalam konsep untuk ayat penegas. Ya, ayat penegas. Ya ke ayat penegas? No, it's not ayat penegas. Pendahuluan Ain, pendahuluan. Apa yang kurang dalam orang lidi ni? Itu tidak ada? Tidak ada? Cikgu. Ya. Yang ayat ada persoalan tu ke? Ya, persoalan tu maksudnya apa? Panggil apa tu? Kesimpulan kecil. Tugas. Bukan. Ayat soalan lah, ayat tugasan sayang. Tugasan. Tugasan. Okey, itu namanya ayat tugasan. Okey, untuk Cikgu J, kemungkinan besar dia nak limitkan limitkan
patah perkataan ataupun ayat dia nak sampai kemungkinan pendahuluan tu dia tidak menekan dari segi ayat tugasan lah. Okey, ini yang diberitahu. Okey, seterusnya untuk isi pula. Isi pula. Ain, habiskan untuk isi pula. Isi pula. Okey, isi huraian contoh penegasan tu semua dalam ayat-ayat yang lain, satu ayat. So ayat first tu isi apa tajuk kita tak kisahlah punca dia. Kalau soalan dia tak punca, kita bagi punca dia. Lepas tu huraian kepada isi. Kita jelaskan lebih lanjut tentang isi kita tu. Kita elaborate lah, kita mengembangkan isi kita tu. Lepas tu contoh huraian tu kita bagi contoh keadaan. Tapi Cikgu ajar kalau dalam contoh kita bagi step, siapa, tempat, masa. Okey, kalau Cikgu J dia gunakan konsep apa? Dia gunakan konsep apa? Kalau Cikgu J. Okey, kalau Cikgu yang sebenarnya memang menggunakan stem, itu siapa, tempat dan masa kan? Okey, kalau Cikgu J dia gunakan konsep apa? 5 waktu satu solat. hari tu ke? 5 waktu solat betul. satu hari. Ya, 5 waktu solat satu hari kan. Maknanya itu yang dibincangkan oleh Cikgu J. Jadi saya nak apa yang diberitahu oleh setiap cikgu yang kamu lihat dari segi YouTube ni, maknanya kamu pastikan di mana yang kamu rasa boleh kamu buat, kamu pegang di situ. Okey? Jadi tak semestinya kamu boleh ambil Cikgu J punya, tak semestinya kamu ambil cikgu yang ni punya. Jadi saya bagi pelbagai contoh supaya kamu nampak lihat mana yang kamu rasa boleh buat, kamu buat. Maknanya kamu mana yang rasa kamu boleh pegang, kamu pegang. Okey, ini bezanya antara setiap cikgu. Okey, kemudian ni kalau ikutkan sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma cara penyampaian, cara dia nak mengolah sesuatu tu mungkin beza antara seorang cikgu dengan cikgu yang lain lah. Okey, jadinya untuk Cikgu J ni kalau kamu lihat lebih kepada dia menekankan ni hanya respon karangan respon terhad ni dia banyak hard limitkan cara nak membuat sesuatu karangan tersebut lah. Okey, untuk yang akhir sekali tu cadangan dan harapan tu, sebab ini kita mencadangkan, kemudian apa harapan kita. Harapan tu lebih mesti ada cadangan, mesti ada perkataan perlulah, wajarlah, hendaklah. Okey, kemudian kalau harapan mesti ada perkataan agar, supaya, okey, yang memberi kepada kesan kepada siapa, pada individu ke masyarakat ke ataupun kepada negara. Okey, ini yang diperkatakan oleh Cikgu J lah. Okey, ini untuk karangan respon okey, ini contoh dia. Okey, ini kamu boleh perbagaikan keadaan kamu. Kalau Cikgu J punya, kamu lihat ya, yang berwarna merah mula-mula disebut isu radikalisme itu adalah isu ataupun isu tema dalam sesuatu karangan tersebut. Kemudian ni bermahajalela, okey. Kemudian ni dibagi radikalisme adalah definisi dia, definisi bagi isu tersebut. Kemudiannya dan akibat ini adalah yang apa yang diperkatakan. Okey, kalau saya punya cara iaitu dalam era ini isu gejala radikalisme ini sering diperkatakan di corong-corong radio dan sebagainya kan. Okey, itu tak jadi masalah. Bagaimana cara kamu nak mengolah pun tak jadi masalah. Gunakan cara kreativiti kamu untuk mendapatkan satu karangan yang okey, yang cara yang lebih yang boleh kamu karangkan yang lebih menarik lah. Okey, ini saya tak suruh ini. Okey, ini adalah contoh isi ya. Okey, mula ayat isi, okey, ayat hurai, ayat bukti, ayat penegasan dan juga ayat peribahasa. Saya nak kamu sentiasa bermain dalam minda kamu, iaitu setiap sekali ayat pertama ialah ayat isi. Okey, lepas ayat isi mesti ayat huraian, lepas ayat huraian ayat contoh, iaitu ayat bukti. Okey, kemudian ayat bukti tu mesti ada kesan ya. Bukti dia slash dengan mesti ada kesan. Okey, dalam di sini dia tak sebut kesan, tapi saya suka gunakan ayat tu lebih pada ayat kesan. Okey. Kemudiannya yang ni ayat penegas, akhir sekali ayat peribahasa. Okey, ayat peribahasa ni terserah. Kalau kamu rasa ayat peribahasa ni sesuai, kamu guna. Kalau tidak ada, tak jadi masalah ya.
Okey, kemudiannya ni pun sama juga. Okey, ni kalau kamu lihat W5W1 5W1H. Okey, kalau 5W tu lebih kepada apa, bila, siapa, di mana, kenapa, bagaimana. Okey, kalau gunakan yang stem ialah siapa, tempat, masa pun sama juga. Okey, jadi kamu boleh perbagaikan cara kamu. Mana cara yang kamu boleh ingat, kamu ambil. Mana yang tak rasa tak boleh ingat. Okey, seterusnya. Okey, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, kamu lihat kesimpulannya semua pihak hendaklah. Okey, itu adalah kalau perkataan hendaklah ialah cadangan kamu. Okey, siapa? Kamu nak siapa? Kerjasama. Siapa yang perlu bekerjasama? Semua pihak. Okey, bekerjasama bagai. Okey, kalau boleh perkataan bekerjasama, masukkan terus peribahasa bagai aur dengan tebing. Okey, dengan membantu masyarakat melahirkan ibu yang penyayang. Okey, kemudian dengan ini masyarakat yang saling, okey, ini adalah harapan pula. Maknanya mesti ada cadang, kamu harapkan. Maknanya kamu mengharapkan siapa? Mengharapkan diri kamu ke? Mengharapkan masyarakat ke? Mengharapkan kerajaan ke? Dalam melibatkan dari segi isu yang kita perkatakan sekarang ni. Cuma yang di bawah tu sekali tu, bersama-samalah kita menyusun langkah menuju ke arah wawasan. Okey, wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini adalah frasa menarik ya, ataupun info yang menarik. Jadi kamu boleh ambil keyword dia, iaitu marilah kita mengambil langkah menuju ke arah wawasan kemakmuran. Kamu boleh gunakan keyword tu untuk memasukkan dalam karangan kamu. Setiap kali kamu nak berkarangan, kamu boleh masukkan. Itu adalah frasa menarik. Okey, kita ambil mana yang penting, kita ambil. Okey, boleh setakat ni? Boleh Boleh, cikgu. Okey, sekarang kita masuk penulisan untuk karangan umum ya. Okey, PIK penulisan ini dah biasalah. Okey, kalau kamu lihat untuk karangan umum, karangan mesti mempunyai wacana yang menarik, yang lengkap, pendahuluan isi. Okey, kamu dah boleh baca yang biasa terdapat dalam karangan sebab ini yang penting ya. Okey, dalam peperiksaan kamu kena ambil perhatian. Aspek-aspek yang biasa yang terdapat dalam karangan adalah sebab, langkah, kesan ataupun dan juga masalah, kebaikan dan juga keburukan. Ini keyword dia. Jadi kamu kena sentiasa memastikan apa yang kamu fikirkan yang kemungkinan akan masuk dalam peperiksaan. Ini aspek yang akan diuji oleh soalan yang akan diuji ya. Jadi kamu kena take note lah. Okey, saya nak tanya seorang, apa beza karangan umum dengan karangan respon terhad ini? Seorang. Cara hurai cikgu. Okey, cara hurai. Selain daripada bagaimana cara huraian dia, Fazana? Kalau respon terhad dia straightforward. Dia terus to the point. Tapi kalau respon karangan umum, dia boleh kata kesan, contoh means dia boleh hurai panjang sikit compared to respon terhad. Okey, macam mana kamu nak membezakan respon dengan karangan umum? Bilangan perkataan. Tak dengar? Siapa tu cakap tu? Bilangan Amal. perkataan dia, cikgu. Yep. Tak dengar, Amal? Bilangan perkataan dia, cikgu. Okey, macam mana kamu nak membezakan bilangan perkataan? Betul lah bilangan perkataan tu. Okay. Tapi selain pada bilangan perkataan, Amal, macam mana kamu nak membezakan? Formula nak buat tu berbeza. Okey, formula nak buat tu. Okey, macam mana kamu nak bezakan formula untuk karangan respon terhad dengan karangan umum? Macam mana nak membezakan Ya, macam mana kamu nak membezakan respon terhad dengan karangan respon terhad dengan karangan umum? Ada perbezaan atau tidak? Ada perbezaan. Tapi okey. Apa beza dia? Saya rasa kalau karangan umum kita boleh huraikan lebih banyak lah berbanding respon terhad ada had dia kan. Dia tak boleh lebih. Apa yang dihadkan? Apa yang dihadkan, Amal? Yang dihadkan adalah perkataan dia.
Memanglah perkataan. Memang perkataan tu penting. Kalau kamu Itu tidak memang penting. menghadkan perkataan tersebut, jadi kamu akan melebihi had limit dia. Jadi macam mana kamu nak menghadkan perkataan tu? Apa perlu kamu tekankan untuk kalangan rangsangan, untuk kalangan terhad, apa perlu dipentingkan? Untuk kalangan umum, apa yang dipentingkan? Okey, Amal. Saya rasa yang paling penting kan adalah bilangan perkataan. Setiap berenggan tu penting. Kalau tak terlebih nanti salah semua nanti. Cikgu, Ya. beza bagai karangan terhad respon terhad dengan karangan umum. Karangan respon terhad dia bergantung kepada bahan rangsangan. Ya, betul. Yang tu memang betul lah. Maknanya apa-apa pun kalangan respon terhad dia memang ada jawapan ataupun isi dia memang bergantung sepenuhnya berdasarkan bahan-bahan yang ada diberikan. Okey, itu yang penting lah. Itu saya kata bezanya, apa bezanya kalangan respon terhad dengan juga kalangan umum, Amal. Jadinya kalau kalangan respon terhad, maknanya kamu bergantung sepenuhnya kepada bahan tersebut. Maksudnya ada bahan, ada 3 bahan. Jadi ketiga-tiga bahan ni kamu kena tengok. Jadinya isi juga bergantung pada bahan tersebut. Okey, namanya respon terhad. Okey, kalau kalangan umum maknanya ada ke bahan yang ada di situ? Ada atau tidak bahannya? Ada. Tak ada bahan cikgu. Tapi ada Ada. Bahan ada. Ada soalan. Ya, bergantung kepada soalan tersebut. Kamu ingat ya, setiap bahan untuk kalangan umum kamu kena betul-betul mengamati, kena membaca betul-betul supaya kamu tidak terlajak dari segi apa yang tidak dipersoalkan. Okey, cuba kamu lihat di sini. Okey. Kalau kamu lihat soalan ataupun kalangan umum, okey, yang sentiasa disoal ialah contoh antara faktor, kesan ataupun akibat, faedah, kekangan. Okey, ini ada perkataan-perkataan. Jadinya untuk perkataan-perkataan ini kamu boleh perbagaikan. Kalau sebab, okey, perenggan kedua kamu boleh masuk punca. Kemudian perenggan ketiga kamu boleh masukkan elemen. Kalau kesan, perenggan yang pertama akibat, kemudian perenggan kedua impak, perenggan yang ketiga implikasi. Okey, kalau faedah, perenggan pertama keistimewaan, perenggan kedua kelebihan, perenggan ketiga manfaat, perenggan yang keempat kebaikan dan seterusnya kepentingan dan sebagainya. Okey, jadi kamu perbagaikan, maksudnya kamu punya kata pembendaraan kamu dikira sebagai meluas. Ingat ya, kalau kamu dah dapat A+, mesti ada kosakata yang meluas. Okey, kalau kekangan. Okey, kalau kekangan, perenggan yang pertama, pendahuluan kamu gunakan kelemahan. Perenggan kedua, isi yang pertama kamu gunakan keburukan. Kemudiannya kekurangan. Kemudiannya dan masalah. Okey, ini salin tak dalam buku ni? Kamu salin tak? Kamu salin tak, Amal? Kamu salin tak, Amal? Yang ni belum lagi cikgu. Belum lagi. Kamu tahu tak ini datang daripada mana, daripada minggu lepas punya kan? Kamu tengok tak? Mesti tak tengok ni. Hey. Tengok tapi tak salin. Tak salin. Okey, tak apa. Sekarang ni ingat. Saya dah beritahu dah. Setiap kali apa-apa bahan yang kamu rasa penting, kamu salin. Okey, ini adalah merupakan kata kunci ataupun kata sinonim. Contohnya maknanya setiap kali kamu nak membina karangan, mulai sekarang pastikan tiada perkataan itu yang berulang. Perkataan yang sama berulang. Contohnya faktor. Perenggan yang pertama faktor. Perenggan kedua faktor. Sampai akhir penutup pun kamu masih menggunakan faktor. Sekarang kita tidak mahu. Kita nak perbagaikan kosakata kita. Jadinya kamu gunakan, kalau kekangan, tukar kelemahan. Perenggan seterusnya, keburukan, tukar lagi kekurangan, tukar lagi halangan, tukar. Maknanya kamu boleh memperbagaikan kosakata kamu terutama sekali dalam membina karangan. Okey. Seterusnya ada satu lagi. Ni. Okey, peranan. Okey, kalau peranan, fungsi ataupun kamu tanggungjawab, tugas. Okey, ini adalah perkataan sinonim dia. Kalau langkah, cara, kaedah, usaha, tindakan, pendekatan, strategi, prakasa. Okey, kalau karangan umum, kalau boleh gunakan prakasa yang pragmatik. Okey, itu adalah merupakan kosakata
pembedahan kata kamu yang sangat meluas. Di sini pemeriksa akan memastikan kamu adalah merupakan seorang pelajar yang sangat mempunyai kosakata yang sangat meluas. Jadi kalau meluas, jadi kamu diiktiraf sebagai, dikatakan sebagai seorang pelajar yang matang. Jadi kalau kamu matang, tahap pemeriksaan kamu, tahap markah kamu akan jadi seorang pelajar yang matang. Jadi kalau matang, ingat kalau kamu nak dapat 90 ke atas, maksudnya matang tu maksudnya kamu mesti dapat 90, maksudnya penggunaan bahasa kamu yang sangat menarik. Okey. Kemudiannya faktor, kemudiannya tujuan. Okey, kalau tujuan matlamat, objektif, persiapan ingat persediaan, maknanya persiapan. Kemudian ciri, kriteria, elemen, sifat. Okey, ini perkataan ini saya nak kamu hafal dalam kepala otak kamu. Hafal. Kalau kamu rasa kamu nak salin atau kalau kamu nak catat, kamu catat. Kalau kamu rasa yang semua yang telah diberi, kamu dah boleh gunakan, tak jadi masalah. Tapi kamu kena pastikan setiap karangan, setiap bahagian, setiap perenggan kalau boleh gunakan perkataan yang berbeza-beza tetapi mempunyai maksud yang sama. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, ini adalah komponen, ini biasalah saya kamu pun dah banyak kali kita menggunakan konsep komponen utama mesti ada pendahuluan. Ingat, pendahuluan dalam karangan mesti ada konsep PIK, pendahuluan mesti ada, isi mesti ada dan akhir sekali mesti ada kesimpulan. Ingat, kalau kesimpulan dengan pendahuluan jumlah patah perkataan pun mesti sama. Mesti bilangannya mesti setara. Dia tidak ada kalau pendahuluan tu panjang tapi kesimpulan pendek, tak boleh. Maknanya kalau pendahuluan 50, kesimpulan pun juga mesti ada 50 patah perkataan. Bukannya pendahuluan 50, kesimpulan 20, tak boleh. Maknanya dia dikira tak serata. Kamu merupakan seorang pelajar yang tidak matang. Sebab tu untuk dapatkan kematangan kamu kena alert, kamu kena pastikan kalau pendahuluan mesti sama dengan kesimpulannya. Okey, seterusnya. Ini pun sama juga. Kaedahnya ni ialah kalau respon terhad pun sama. Okey, respon terhad pun sama juga. Ya, kita boleh semula. Okey, ni dia. Okey, saya nak seorang terangkan pada saya. Siapa yang boleh menerang kepada saya? Ada seorang? Kalai? Kalai boleh Kalai? Ke Firdaus? Firash ada Firash? Okey, Kalai. Dah boleh bising Kalai. Apa bising Kalai? Okey, yang lain-lain. Kalai cuba menjawab tapi bising. Boleh? Seorang. Cikgu dia panggil ke cikgu? Okey, Firdaus lah. Cuba Firdaus. Kamu baru masuk Aha, ya. Yeah. Okey, boleh kamu terangkan? Boleh ke terang? Boleh kan? Okey, dengar tak? Okey, karangan. Okey, respon terhad cikgu. Karangan apa Firdaus? Respon terhad ya. Cakap betul-betul Firdaus. Umum. Okey. Macam mana kamu boleh bezakan antara karangan umum dengan karangan umum dengan karangan terhad? Macam mana kamu boleh kena pasti ini adalah karangan umum? Sebab
Firdaus, Dia ada kamu jangan. perkataan ni cikgu. Okey, perkataan. Mana ada perkataan? Saya ada perkataan ke? Tak ada perkataan pun. Tak, jangan nampak yang dipapalkan. Macam mana kamu beritahu yang ini adalah merupakan karangan umum? Format. Format dia, okey. Macam ni, apa format dia? Apa format dia? Format dia ada Firdaus, jangan berbisik Firdaus, saya tak dengar. Cik tak dengar ke? Hello? Okey, boleh dengar. Boleh dengar. Okay, format dia ada Ada apa Firdaus? Apa beza karangan respon terhad dengan karangan umum? Okey, ini adalah karangan umum. Okey, ini dia ada isi dengan huraian semua cikgu. memang semua ada isi. Memang ada isi huraian semua. Okey, kalau di sini adalah karangan umum. Ini adalah karangan umum. Ini adalah karangan umum. Karangan rangsangan. Karangan respon terhad. Okey, karangan respon terhad. Kamu tengok yang kat lidi tu, orang lidi tu. Orang lidi tu tengok lihat. Okey, ada berapa isi tu? Firdaus. Dua isi. Okey, ya, 1, 2 kan. Okey, yang diberi sini adalah 2. Boleh tak kamu bawa 3 sini isi dia? Tak boleh. 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 Tengok Firdaus, tengok tu. Firdaus. Cikgu, dia baru bangun cikgu. Bila kamu baru bangun. Macam mana boleh bangun kan masa pertama kedua kan? Macam mana boleh bangun ni Firdaus? Dia terjatuh tidur balik cikgu. Salah kamu lah. Okey, balik semula Firdaus. Okey. Saya. Okey, freshkan minda kamu. Okey, saya ulang balik semula. Okey, untuk karangan respon terhad, okey, di situ orang lidi tu ada berapa isi? Ada 2 isi. Okey, 2 isi. Saya masukkan 3 isi dalam karangan respon terhad. Boleh. Okey. Kalau kamu masukkan 3 isi, apa perlu kamu lakukan? Hadkan perkataan. Ya. Kamu kena hadkan patah perkataan. Terutama sekali perkataan isi dia. Kalau isi 3, maksudnya patah perkataan mesti 40 patah perkataan. Kalau 2 isi, Firdaus 50. Okey. Boleh. 50. Okey, sekarang sekarang kalau kita lihat okey di sini. Okey, kalau karangan umum, okey, orang lidi tu ada berapa isi, Firdaus? 3. Ya, 3 isi. Okey, kalau 3 isi boleh masuk 4 isi tak? Tak boleh. Firdaus. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Okey, boleh. Okey, kalau boleh bermaksud macam mana kamu nak memastikan 500 patah perkataan itu tidak melebihi 500 patah perkataan kalau kamu masukkan 4 isi? Hadkan perkataan juga kan cikgu? Ya, betul. Kamu hadkan patah perkataan. Okey. Jadi kalau 500 patah perkataan, berapa setiap isi berapa patah perkataan kalau 3 isi, Firdaus? Kalau kamu ambil 3 isi, kamu nak jadikan 500 patah perkataan. Okey, jadi setiap perenggan berapa patah perkataan yang perlu kamu tulis? Dalam 30 cikgu. Ke 70. 70? Sekarang ada berapa perenggan ni? Kalau 3 isi berapa perenggan? Sekarang ada kalau 3 ada 5 perenggan. Ya, okey. Kalau 5 perenggan bahagikan dengan 500 berapa, Firdaus? Saya tolong dia boleh cikgu? 100 isi 100 perkataan. Ya, Firdaus. Ini mesti betul lah, memang kamu masih mama-mama lagi. Okey. Kalau kamu nak masukkan 4 isi. Kalau 4 isi maksudnya dalam 80. 80? Ada berapa perenggan sepatutnya? Kalau 4 isi campur pendahuluan dengan penutup ada berapa perenggan? 6 kan?
6. Okey, jadi 500 bagi 6 berapa? Ah, kita buat tak Lambat. 500 bagi 6 berapa? salah je Jangan. 80 lebih je tu. Okey, lebih lah, tak apalah, lebih lah. Okey. Ha. Sekarang ni, okey. Sekarang ni kalau kamu lihatkan di sini, okey, yang lain-lain tu dengar, tolong pastikan saya dah benda ni kita ulang banyak kali sebab tu saya nak kamu faham betul-betul kalau respon terhad 2 isi boleh, 3 isi pun boleh, tetapi had limit patah perkataan kena kenal pasti berapa had limit yang perlu kamu masukkan. Kalau 2 isi bermaksud kamu masukkan untuk respon terhad 1/50. Jadi kalau 50 patah perkataan bermaksud kamu boleh gunakan ayat-ayat gramatis, kamu boleh gunakan peribahasa dan sebagainya lah. Tetapi kalau 3 isi respon terhad, kamu kebanyakan peribahasa, kamu suka nak masukkan peribahasa. Jadinya bergantung oleh karangan. Macam mana kamu nak masukkan isi-isi, macam mana kamu nak nyatakan setiap isi itu dan menggunakan kosakata yang lebih menarik. Okey, untuk karangan rangsangan, karangan umum pula, kalau kamu lihat di atas tu, okey, yang pertama yang di kepala dia ada 3 perkara perlu kamu tekankan. Satu adalah isu. Okey, isu tu bergantung kepada negara. Kemudiannya pembangunan ataupun manusia. Okey, ini format yang dilakukan oleh Cikgu J lah. Jadi kalau kamu nak gunakan cara lain, saya kata guna cara lain pun tak apa. Asalkan kamu faham, tak jadi masalah. Okey, kemudiannya hangatkan diri. Okey, di bibir ataupun di bibir ataupun di mulut ke ataupun di dada akbar ke. Okey, yang kalau saya gunakan hangatkan dahulu baru masukkan pembangunan. Okey, boleh juga, tak jadi masalah. Okey, kemudian yang akhir sekali kehendak soalan. Nampak? Kalau respon terhad dia tidak masukkan kehendak soalan, tetapi untuk karangan umum Cikgu J ni dia masukkan untuk kehendak soalan. Jadinya sama ada kamu bertanya ke ataupun kamu gunakan ayat penyata. Okey, cuba lihat ya. Ini kita masuk. Okey, ini contoh ya. Contoh yang diberikan oleh Cikgu J dalam kita menari mengikut rentak irama rentak teknologi masa ini. Okey, negara kita semakin maju. Okey, ini konsep teknologi kalau ikutkan konsep yang diberikan ialah ya. Okey, negara ya. Yang atas kena isu negara. Okey, ini adalah isu negara. Okey, kemudiannya negara, maknanya kamu katakan negara kita semakin maju. Okey, kemudiannya pembangunan ini semakin rancak. Jadinya untuk isi pendahuluan yang negara ataupun kamu masukkan pembangunan, tak jadi masalah. Ataupun sekarang ni kamu gunakan apa-apa perkara isu yang semasa kamu nak masuk, tak jadi masalah. Okey, bagi Cikgu J dia kata lebih kepada negara, pembangunan dan juga manusia. Nampak? Okey, ada 3 tu isu dia. Okey, kemudiannya seterusnya. Okey, kemudiannya di situ dia kata hangatkan isu tersebut. Bibir, mulut, akbar dan sebagainya. Okey. Kemudiannya namun, nampak? Namun gejala ini semakin bermerajalela dalam kalangan murid sekolah. Kemudiannya disebut vandalisme ialah satu tindakan, ini dia nyatakan dalam bentuk definisi apa maksud vandalisme itu. Okey, kalau kamu nak masukkan yang isu yang pertama di atas pun tak jadi masalah. Okey, jadi isu ini sering meniti dari bibir ke bibir. Ini kamu boleh salin. Kamu boleh ambil ayat ini. Meniti dari bibir ke bibir dalam segenap lapisan masyarakat. Ini kamu boleh salin. Okey, isu ini juga sering menghiasi dada-dada akbar dan terdengar dalam corong-corong radio dan internet. Corong-corong radio dan televisyen. Kalau saya tambah lagi sini. Saya tambah lagi satu di corong kemudian ini saya sebut corong-corong radio dan juga di lohong internet boleh masukkan. Corong-corong radio di lohong internet. Jadi kamu boleh tambahkan perkara tersebut. Okey, siapakah yang harus dipersalahkan?
Okey, patutkah kita menunjuk jari antara sama lain seperti dalam lirik lagu Bangau oh Bangau? Okey, ini dia mengatakan, dipersoalkan. Tentunya tidak, bukan? Cara kita bercakap pun bukan. Okey, hakikatnya terdapat beberapa prakasa, nampak? Dia gunakan perkataan prakasa yang pragmatik. Okey, jadi ini yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk melenyapkan masalah bidasma yang tidak berpenghujungan ini. Okey, jadinya kalau kamu lihat di sini, yang pertama isu dia negara, pembangunan, manusia. Kemudian kamu sebut apa itu definisi dia. Kemudian macam mana keadaan ini menghangatkan satu dan kemudiannya kehendak soalan. Jadi kamu hendak tanya dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya untuk isi dia, isi pertama, isi kedua dan isi ketiga. Okey, isi pertama, kedua, ketiga mesti ada huraian dia. Mesti hurai, contoh, ini kita dah buat banyak kali dah. Kemudian kalau ikutkan huraian dan contoh mesti ada apa. Okey, kalau keracunan makanan, okey, apa perlu kita lakukan? Maknanya ibu bapa, okey, peranan apa? Okey, ibu bapa dia buat apa kepada anak dia? Okey, kemudian bila dia buat? Okey, di mana? Di rumah. Kemudian mengapa? Mengapa ibu bapa tu perlu buat? Kenapa? Untuk memastikan anak dia tidak ada keracunan makanan. Okey, kemudiannya siapa? Maknanya dia lebih kepada siapa? Okey, siapa? Dia beri betul kepada siapa? Kepada anak dia. Kemudiannya bagaimana cara ibu bapa tu nak memainkan peranannya supaya tidak berlakunya keracunan makanan dan sebagainya. Okey, ini adalah cara dia menghuraikan contoh yang diberi. Okey, kemudiannya selepas saja mesti ada hurai di sini cuma dia tidak memberikan kesan. Kalau boleh kamu adakan kesan ya. Contoh hurai, contoh mesti ada kesan sekali. Okey? Seterusnya. Ini adalah contoh dia. Okey, ini adalah ini contoh dia. W5W1H. Okey, kalau kamu lihat perenggan yang pertama, kalau boleh kamu salin ya. Langkah dominan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan ke, pihak sekolah ke dalam menangani masalah apa. Okey, ayat yang pertama tu saya nak kamu gunalah, kamu salinlah macam mana. Pasal ayat dia, permulaan ayat tu sangat cantik. Okey, kamu lihat ya perenggan yang pertama sebagai contohnya. Okey, jelaslah di sini bahawa perkara ini proses peribahasa. Jadi ini adalah merupakan ayat yang gramatis ya untuk perenggan yang pertama. Okey, seterusnya perenggan yang kedua, cuba lihat ya. Okey, perenggan yang kedua melihat daripada perspektif yang berbeza. Nampak? Dia berbeza. Kalau yang pertama, langkah dominan yang perlu diambil oleh pihak siapa? Sebut langkah dominan. Okey. Perenggan yang kedua, melihat daripada perspektif yang berbeza. Langkah. Kemudian kamu lihat huraian. Misalnya, tuntasnya, hal ini bertetapan dengan peribahasa. Okey, dia nampak tak dia berbeza? Ayat nampak di sini sebagai contoh, jelaslah di sini bahawa perkara ini proses peribahasa. Jadi dia berbeza perenggan pertama dengan perenggan kedua. Mesti berbeza-beza cara kamu nak menghuraikan setiap isi tersebut. Okey, yang ketiga. Jika kita telusuri daripada pandangan yang lain. Okey, nampak? Telusuri. Ini perspektif, ini ialah dominan. Nampak tak? Pandangan, telusuri pandangan yang lain. Kemudiannya tamsilnya, nampak? Tamsilnya, izharnya. Okey, jadinya isi perenggan yang ketiga, dia menggunakan perkataan telusuri pandangan yang lain. Tamsilnya, izharnya. Okey, seterusnya. Okey, isi yang keempat, beralih kita kepada pandangan yang berbeza pula. Kemudiannya, ambil contoh. Dapatlah ditegaskan di sini. Okey, perkara ini seperti peribahasa apa dan sebagainya.
Okey, jadinya setiap isi mempunyai kosakata yang berbeza-beza. Jadinya saya nak untuk memastikan kamu nak dapat A+, kosakata kamu kena meluas. Okey, bermaksud meluas ni bermaksud kamu kena perbagaikan penggunaan bahasa kamu. Sebab tu saya bagi contoh ni yang diberi contoh oleh Cikgu J ni, kamu boleh gunakan, kamu boleh ambil, kamu boleh ambil benda ni. Sebenarnya benda ni kamu dah ada dalam YouTube. Kalau kamu tengok dalam YouTube tu, benda ni semua dah ada. Okey, cuma kamu kena pastikan mana yang kamu nak boleh ambil, kamu ambil. Yang mana yang kamu kamu rasa tak sesuai, kamu jangan ambil lah. Tapi yang ni saya rasa ini sesuai. Untuk peringkat pertama, kamu ambil yang penting aja. Langkah dominan. Okey, satu. Kemudiannya hal ini dikata demikian, kemudiannya sebagai contoh, jelaslah di sini bahawa perkara ini persis peribahasa. Itu untuk perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua, perspektif yang berbeza. Kemudiannya misalnya, tuntasnya, hal ini bertepatan dengan peribahasa. Okey, yang ketiga, telusuri. Kemudian yang keempat, pandangan yang berbeza. Okey, ini ada kamu di sini kamu dah boleh membina permulaan ayat tu kamu dah ada dalam minda kamu. Jadi di situ kamu boleh mengolah. Cuma kamu nak masukkan isi, kemudian kamu boleh elaboratekan dengan lebih terperinci setiap isi yang perlu kamu masukkan. Okey, akhir sekali. Okey, ini adalah kesimpulannya. Ingat kesimpulan mesti ada apa? Amal. Kesimpulan mesti ada apa, Amal? Amal? Kesimpulan mesti ada apa, Amal? 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 Mana Amal? Hello cikgu dengar tak? Ya, dengar. Basuh tangan tadi. Okey, tak apa. Okey, untuk kesimpulan. Kesimpulan perlu ada apa? Selalunya kesimpulan mesti ada apa, Amal? Perlu ada ayat cadangan. Cadangan dan? Harapan. Okey. Cuba lihat dalam contoh kesimpulan tu. Di mana letaknya cadangan? Sekejap. Ini je. Okey, di mana letaknya cadangan? Yang tu cikgu, semua pihak dalam berganding bahu, bukan? Okey, itu adalah cadangan. Okey, cadangan ni ditujukan kepada siapa? Masyarakat. Betul ke masyarakat? Kamu baca diri semua pihak. Semua pihak. Semua pihak lah. Oh, ya ke? Okey. Bila kamu baca semua pihak, maksudnya semua pihak lah. Maknanya semua pihak tu merangkumi siapa, Amal? Semua pihak merangkumi siapa? merangkumi kita semua lah kan. Yalah, kita semua tu siapa? Rakyat Malaysia. Ni, dia rakyat Malaysia tu merangkumi siapa? Keluarga lagi, sekolah lagi. Sekolah, okey. Keluarga. Kerajaan. Ya, kerajaan lagi. Firdaus, lagi apa lagi? Konsep dikemasin kan, saya kena konsep dikemasin. Dikemasin, diri. Lagi, Kerajaan. Masyarakat. Kerajaan. Keluarga, ya. Diri, keluarga. Masyarakat kan? Masyarakat, ya. Diri. Dikemasin. Sen tu? Sen tu Se tu apa? senegara. Diri. Apa senegara pula? Salah tu. Se tu sekolah lah sayang. Dia lupa ke? Oh, lah. Saya pelik nampak sekolah kat belakang. Dia cantik. Tu. Se. SE tu sekolah. Kemudian SE. Kemudian N ada negara. Maksudnya diri, keluarga, masyarakat, sekolah dan juga negara ataupun kerajaan lah. Itu maksudnya dia merangkumi semua pihak. Ingat, dalam berperiksa, kalau kata semua pihak, jadi kamu kena ingat dia merangkumi perkara 5 iaitu diri, keluarga, masyarakat, sekolah dan akhir sekali ialah kerajaan. Jadi dia masukkan semua pihak.
Jadi maksudnya semua pihak perlu berganding bahu untuk mengekang gejala vandalisme. Okey, hingga ke akar umbi. Kamu gunakan, kamu ambil ayat-ayat yang cantik untuk dimasukkan dalam karangan kamu. Contohnya sebenarnya, permis peribahasa, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jadi ini kamu gunakan perkataan bekerjasama ini ataupun bersatu hati, berganding bahu, terus masuk peribahasa yang paling sesuai lah. Okey, jadinya yang di bawah, saya suka yang di bawah tu. Okey, masyarakat kita diseru agar mengamalkan peribahasa. Nampak? Dia gunakan peribahasa lagi. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai, seludang bagai tebu. Okey, ini yang kita nak gunakan dalam peribahasa, dalam karangan kamu. Jadi ni kamu take note. Maknanya kamu ambil, contoh-contohnya ambil. Mana yang kamu rasa boleh kamu nak masuk dalam karangan kamu ambil. Lagi satu. Cuba kita renungkan bersama-sama. Jika kayu hanya sebatang, unggul, api tidak akan dinyalakan. Nampak? Jadi maksudnya kalau ada kayu tu hanya sebatang ni, macam mana kamu nak menyalakan satu unggul api? Memang tak boleh lah. Dia mesti ada banyak, barulah ada ni api tersebut. Okay, akhir sekali. Oleh itu, bersama-samalah, nampak? Kita mengorak langkah sederap membawa Malaysia menuju ke arah wawasan kemakmuran. Ini dia. Nampak dia gunakan. Dia punya kata-kata menarik ataupun dia merupakan quotation yang menarik ya. Bersama 2030 dengan jayanya dan melenyapkan isu vandalisme ini habis-habisan. Jadi ini apa-apa isu kasih sayang, isu peranan ibu bapa, isu bully, isu apa lagi yang saya nak cakap ni, keracunan makanan. Kamu boleh masuk berdasarkan wawasan kemakmuran. Isu perpaduan pun boleh masukkan. Wawasan sebut kemakmuran bersama ni bermaksud maknanya dia lebih menjurus kepada perkataan kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan. Jadi ini perkataan wawasan kemakmuran bersama 2030 ni kamu boleh gunakan dalam karangan kamu untuk mencantikkan lagi karangan kamu. Okey, setakat ni ada soalan? Cikgu, Saya? kalau penanda wacana tu dengan peribahasa dikira sebagai patah perkataan juga ke? Contoh kita nak kira patah perkataan tu. Okey, nanti saya akan masukkan sikit, kita akan bincangkan bagaimana pengiraan patah perkataan. Okey, untuk di sini kalau ikutkan sebenarnya patah perkataan tu dikira satu patah perkataan. Okey, dikira satu patah. Saya satu slide itu bagaimana cara nak mengira patah perkataan sama ada karangan kertas untuk respon terhad dan juga karangan umum. Okey, nanti kita akan Okey, bincang. Cikgu. Okey, ada lagi soalan? Ada juga soalan? Ada soalan? Okey, kalau ikutkan ni, kalau contoh ya, macam wawasan kemakmuran bersama 2030 dia dikira berapa patah perkataan? Husna? Wawasan kemakmuran bersama tu nampak macam satu, Cikgu. Ya, betul. Dia kira satu. Dia kira satu patah perkataan. Cikgu, kalau macam peribahasa tu seikat bagai siri semua tu pun dikira satu. Betul, ya. Dikira satu juga, ya. Dia dianggap sebagai satu quotation, ya, satu pernyataan. Okey, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang kamu nak saya belia? Kalau tulis macam ni, cikgu nak bagi berapa markah? Oh ni, yang contoh kesimpulan ni. Ke kamu kata yang lebih merangkumi mana yang nak kata? Dia kalau begini, kalau kamu ingat ya, dari segi kematangan kamu, pastikan setiap perkataan dia tidak berulang-ulang. Okey, contohnya perkataan satulah contoh. Contoh pertama contoh. Sebagai contohnya, di situ kita nampak kamu punya
kepelbagaian bahasa kosakata kamu sangat terhad. Jadi kalau sangat terhad bermaksud kamu tidak layak untuk mendapat 90 ke atas. Okey, di sini kalau kamu lihat kebanyakannya kosakata sangat menarik. Maknanya banyak kosakata yang boleh kamu ambil. Contohnya yang saya dah bagi tahu ya. Pendahuluan pun dah menunjukkan ada kosakata. Bangau, bangau. Nampak? Corong-corong radio. Kemudian ni prakasa. Soalan ini lebih kepada usaha ataupun cara, tetapi dia menggunakan perkataan prakasa yang pragmatik. Nampak? Penggunaan bahasa kosakata, pelbagaian kosakata. Itu satu. Kemudiannya, kemudiannya di sini juga bermula permulaan ayat dah menunjukkan bahawa kosakata yang menarik. Langkah dominan, perkara ini persis peribahasa. Okey, satu. Kemudiannya perspektif yang berbeza. Hal ini bertepatan dengan peribahasa. Nampak? Sama tak yang di atas dengan di bawah? Ini perkara ini persis peribahasa. Kemudian ditukar. Hal ini bertepatan dengan peribahasa. Dua perkara, maksud yang sama tetapi ayatnya berbeza. Okey, kemudiannya di sini pula telusuri. Kemudian kamu lihat yang peribahasa, perkara ini seperti peribahasa. Okey, yang ketiga, di sini perkara ini seperti peribahasa. Kemudian dia beralih pada pandangan yang berbeza. Saya melihat kalau kamu nak tahu penilaian yang macam mana nak kata kematangan bergantung bagaimana cara kamu nak mengolah ayat tersebut. Di sini memang kosakata sangat tinggi, kosakata sangat meluas. Kalau ikutkan sebenarnya ini nak dapat 90 memang boleh lah. Okey, boleh ya? Boleh cikgu. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan? Sekarang dah pukul 10.15. Kita habis 10.25 kan? 10.20 kan? 10:25 teacher. Yeah, 10:25. Okay, thanks. Okay, ada soalan? Ada soalan ke? Cikgu, Ya. kalau dekat karangan respon terhad, penanda wacana, peribahasa semua satu perkataan Okay, ada soalan lagi? Kalau ini dia contoh dia. Ini pun. Ingat kalau respon terhad kamu rasa kamu nak bagi dua isi, ingat nak bagi dua isi yang kuat, yang mana kamu rasa kamu boleh ceritakan satu persatu ikut 5W1H ataupun STEM, siapa, tempat dan masa, ataupun kamu gunakan kalau 5 waktu satu solat tu satu hari tu kamu gunakan apa. Okey, apa dia? Kamu gunakan untuk pengolahan dia. Contoh ya di sini. Okey, apa? Okey, apa yang nak dibincangkan? Kemudian dia kamu sebut contoh peranan ibu bapa. Apa contoh dia? Kamu nak keracunan makanan, maknanya memberi nasihat. Okey, bila kamu nak beri nasihat? Okey, pada siapa kamu nak beri nasihat? Okey, di mana kamu nak beri nasihat? Kemudiannya mengapa kamu nak memberi nasihat? Bagaimana cara kamu nak menasihati anak kamu? Itu cara dia. Okey, jadinya untuk respon terhad, pastikan kamu pilih kalau dua isi, pastikan dua isi itu sangat-sangat kuat. Kamu boleh menerangkan kedua-dua isi itu mengikut karangan umum. Tak jadi masalah. Maknanya mesti kamu boleh huraikan isi hurai, contoh, kemudiannya slash dengan kesan, kemudiannya kamu beri penegasan, kamu nyatakan bahawa memang betul benda ini memang betul, baru kamu terus masuk peribahasa yang paling sesuai. Ingat kalau dua isi kena ada peribahasa lah. Okey, ada soalan lagi? Okey, tadi saya kata saya nak suruh kamu buat karangan, apa tajuk dia? Cikgu tak bagi tajuk lagi, cikgu. Ya ke? Ya, cikgu. Lah. Okey, ada siapa yang tahu tak apa tajuk yang saya nak buat karangan ini? Keracunan makanan, cikgu. Ya, betul. Keracunan makanan. Fazana, tu nampak? I thought that is contoh, teacher. I thought you just talk, sorry. No, itu maknanya kemahiran mendengar. Kamu ingat, kemahiran mendengar tu sangat-sangat penting.
Okey, jadi untuk hari ini saya nak kamu buat karangan yang bertajuk bertajuk keracunan makanan. Okey, peranan, maknanya peranan apakah peranan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah keracunan makanan ini. Okey, jadinya saya nak share dalam Telegram. Okey, nak share sini. Share Telegram lah cikgu. Okey, saya share dalam Telegram dah. Okey, sekarang pun dah pukul 10 dah 10:18 dah. Jadi ni ada tak apa-apa persoalan lagi sebelum kita tamatkan kita punya PDPR? Cikgu yang macam cikgu. Ya, semayang. Yang macam kalau kan peribahasa kan dikira satu juga. Kalau yang macam simpulan bahasa yang kita panggil, yang macam duit kopi semua tu pun satu juga Ya. Jadi satu. Okey, kalau peribahasa, ingat peribahasa merangkumi perumpamaan, simpulan bahasa, kata-kata hikmat, kata-kata perumpamaan bidalan. Okey, itu adalah dikira dikira peribahasa. Okey? Maksudnya peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, slogan, kemudian kata-kata hikmah itu semua adalah peribahasa. Dia dikira satu patah perkataan. Okey, ada soalan lagi? Tak ada cikgu. Tak ada lagi? Okey, tak ada sure? Setakat ni tak ada cikgu. Okey, setakat ni tak ada. Tak apalah, okey dah. Cuma saya nak peringatkan kamu ya. Saya nak buat aktiviti kumpulan ya. Aktiviti kumpulan maknanya dalam kemahiran bertutur dalam bentuk aktiviti kumpulan. Jadinya saya akan bagi beberapa tajuk. Okey, beberapa tajuk ni mungkin ada 10 tajuk. Bukan. 9 tajuk, 9 ataupun 8 tajuk. Okey, tajuk ni saya akan bagi tahu tajuk-tajuk ni, tapi masa lisan bertutur tu kamu dikenaki memilih tajuk tersebut. Bukan memilih, saya akan bagi tajuk tersebut dalam sampul surat ke sampul apa 1, 2, 3 sampai 7, kamu kena pilih nombor berapa yang kamu nak. Okey, jadinya dia on the spot. Lisan on the spot. Maknanya lisan bukannya kamu, sebab tu kamu kena bersedia. Okey? Jadi apa-apa kamu kena bersedialah sekarang kerana lisan mendengar merupakan jumlah dia sangat tinggi jumlah. Sebab tu saya sentiasa meminta kamu menyatakan dalam bentuk bahasa yang sempurna. Ain. Ain bercakap kebanyakannya bahasa pasak. Ya cikgu. Yes. Belajar sekarang, gunakan penggunaan bahasa yang kosakata yang sangat kosakata bahasa yang sesuai. Kalau apa-apa perbicaraan kamu bersama-sama dengan cikgu kamu. Boleh Ain? Boleh cikgu. Okey, yang lain ingat dari segi penggunaan bahasa sangat penting kerana dia akan merupakan markah lisan kamu. Kadang-kadang saya panggil seseorang tu bermaksud di situ saya dah mencatat berapa markah dari segi penggunaan bahasa kamu. Bagaimana cara kamu nak bertutur, bagaimana cara kamu nak meluahkan isi kamu. Sebab tu kalau saya sebut nama bermaksud guna bahasa yang sempurna, guna bahasa yang boleh dikira lisan menggunakan lisan tata bahasa yang sempurna. Okey, yang lain-lain ingat lepas ni kerana ada saya cam. Kalau Amar bercakap lain, Ain bercakap pun sama. Kalau Fazana lagilah campur bahasa Inggeris lagilah. Jadi make sure lepas ni pastikan jangan ada penggunaan bahasa yang tidak yang selanga ke yang melibatkan markah bahasa kamu kurang. Okey? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, seorang boleh baca doa tak sebelum kita tamatkan, kemudian saya akan bagi tugasan kamu di dalam grup Telegram. Hari ini karangan umum ya? Karangan umum. Okey, seorang boleh baca doa. Kamal, tak ada ke Kamal?
Kamal. Kamal tak ada cikgu. Oh, Kamal tak ada ni. Okey. Saya nak baca cikgu, saya baca. Okey, Ahmad. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, saya akan bagi kerja kamu. Okey, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam cikgu. cikgu. Thank you. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu. Thank you cikgu. Bye. 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 Bye.